Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya Muhammad Zamir Syauqi bin Hisham, AA 191167, dan partner saya Muhammad Nakib bin Isnin, AA 191285. Okey, hari ini kita orang nak selesaikan masalah yang ada pada lab 2, Electrical Engineering Laboratory 2. Okey, hari ini kita orang akan selesaikan lab activity 1, 2 dan juga 3. Okey. Mula sekali kita tengok pada instruction ni. Okey, kita buka PDF. Okey, ini feedback control system. Okey, kita terus ke ni. Activity 1. Okey, soalan pertama dia minta kita convert equation ni menggunakan time domain menggunakan MATLAB. Okey, sini saya dah sedia buka MATLAB. Okey, apa first kali yang kita perlu buat, kita mula-mula kita tekan new, tekan script. Okey, new script, kemudian kita type equation ni semula tapi dalam bentuk memanjang lah untuk MATLAB. Okey, tadi saya dah try buat. Okay, saya tinggal paste je. Okey, mula sekali kita memang kena letak sim s dan jangan lupa letak semicolon. Okey, lepas tu kita masukkan h s, kita masukkan equation yang ni. Okey, masukkan equation. Masukkan equation, kita type x sama dengan I lab plus kurungan h semicolon. Okey, kemudian ni pun wajib lah display x. Okey, ni dia punya structure dia. Okey, kemudian kita dah siap ni, kita run. Okey, kita kena save dulu. Save dan okey, akhirnya keluar jawapan. Ni lah jawapan dia. 5 eksponen 3T per 3 tolak 2 per 3. Okey, itu untuk nombor 1, 1. Okey, kita buat 1, 2 Roman. Okey, GS. Okey, kita type balik dia punya equation ni. Terpadam yang ni je. Ni je. Okey. Kali ni punya agak panjang ya. Lab. Oops, sorry. GS sama dengan S, kurungan S per kurungan S tambah S tambah 4 kurungan darab. Darab, jangan lupa ni simbol darab. Okay, S tambah 8 kurungan, lepas tu semicolon, jangan lupa. Okay, ni tadi H kan, sekarang kita ada G, kita tukar H ni jadi G. Okay, inilah dia structure untuk nombor 2. Kita try run. Oh, dia ada silap sikit kat sini. Silap sikit, sekejap. Betul kena. Bismillah. Okey. Silap. Dekat sini patutnya saya letak dua pembuka dua pembuka kata. Dua pembuka ni lah, bracket. Okey. Jadinya kita selesai. Okey, kita dah boleh run. Sorry pasal tadi. Okey, ni bukan jawapan dia. Jangan percaya. Okey, kita run. Okey, ini ialah jawapannya. Ini jawapan yang sebenar untuk soalan 1, 2 Roman. Okey, untuk soalan ni jawapan dia ialah ni, 2 eksponen
kuasa negatif 8T tolak eksponen kuasa negatif 4T. Okay. Itu untuk soalan 1. Soalan 2, kita akan, ni agak panjang sikit, cara nak jawab ni agak panjang. Untuk nak elakkan kekeliruan, kita clear dulu. Clear. Okay, ni kita tukar. Ini kita padam. Okay, kita buat satu-satu. Okay, untuk soalan yang kedua, ada dua soalan juga. Satu Roman dengan dua Roman. Okay, kita buat satu-satu. Okay, soalan yang pertama. Okay, soalan pertama ialah Y. Bukan. Kita kena buat sim dulu. S, Y, M, S. Sim, semicolon. Enter. Kita type balik equation tadi. Y sama dengan 1. Saya tak ingat. 1 tolak 2. 1 tolak 2 eksponen EXP negatif 2 T tambah eksponen EXP negatif 8 T tutup kurungan semicolon. Tapi kali ni kita tak buat I Laplace, tapi kita tukar dengan Laplace saja. Laplace Y, Laplace Y semicolon, dan kita letak benda yang wajib, display X semicolon. Okay, ni structure untuk soalan nombor 2. Kita run. Kenapa error pula? Okay, sorry tadi tersilap. Patutnya sim T bukannya sim S. Okay, sebab kita dah tukar kita punya equation ni dah lain. Ni pun dah tukar, jadikan Laplace dia. Jadi kita akan tukar ni T, kemudian kita run. Okay, inilah jawapan dia. Jawapan untuk ni 1 Roman. Okay. Kita teruskan kepada 2 Roman. Okay, kita kena buat cepat. Okay, ni kita biarkan. Sim T ni kita biarkan. Padam. Okay, kita type balik equation ni. Panjang FT F sama dengan sorry bukan F tapi Y. Y sama dengan kurungan 5. Senang, saya letak kat tepi je lah. Cikkan sikit, letak sini. Okay, Y sama dengan 5/9 5/9 tutup kurungan tolak 5 eksponen negatif 2 T tambah 10/3 10/3 tutup kurungan eksponen bukan darab eksponen
negatif 3 kali T untuk kurungan tambah 40 per 9 untuk kurungan darab eksponen. Panjang soalan dia, kuesionnya panjang. Okay. Negatif 3 darab negatif 3 kuasa T. Okay, semikolon. Okay, ni kita biarkan sama dan kita akan run. Okay, ni jawapan untuk nombor 2 Roman. Okay, jawapan untuk ni 2 Roman. Okay. Right. Okay, kemudian kita akan teruskan dengan lab activity 2. Okay, seterusnya kita akan teruskan dengan lab activity 2. Okay, first kali dia minta kita untuk create a new simulating model, iaitu figure 1 ni. Okay, dan arahan diberi ialah kita perlulah menjadikan K sama dengan 1, K sama dengan 2 sehinggalah K sama dengan 10. Okay, kita mengikut arahan ni. Okay, kita buat dulu yang itu. Okay, first kali macam mana kita nak buat simulating model. Okay, first kali kita pergi dekat new, kita pergi simulating model, klik simulating model, kita besarkan ni, kita pergi dekat library browser. Okay, library browser ni untuk apa? Untuk kita cari komponen-komponen yang akan kita letakkan di dalam kita akan buat balik figure 1 tadilah. Okay, first kali kita ada, okay, kita tengok balik kita ada step, kita ada sum, kita ada gain. Okay, komponen ini plan. Okay, kita ada mux dan juga kita ada to workspace. Okay, first of all, okay, kita dah buka library tadi. Pergi dekat sini section, kita tekan step, kita enter. Okay, lepas kita enter, kita akan diberi beberapa pilihan komponen dan kita pilih komponen yang kena dengan kita punya arahan. Okay, dah dapat step, kemudian kita cari lagi komponen yang perlu kita cari. Okay, dekat sini tak ada, kita cari sum dekat continuous. Kita jumpa transfer function. Okay, itu nanti kat sini. Okay, ada sum, tarik sum ni, letak secara linear dengan step. Okay, cari sum kita dah jumpa, kita kemudian cari gain berbentuk segitiga, drag ke sini, letakkan dia secara linear. Okay, dah jumpa gain, kita akan cari plan. Tapi plan ni sebenarnya ialah transfer function. Okay, nampak tak? Okay, transfer function kita dah jumpa dekat continuous. Okay, continuous. Okay, kita cari, kemudian kita cari mux. Kita akan jumpa dekat commonly used block, mux. Tarik keluar. Dan last kali kita akan kita kena type, kita kena cari to workspace. Okay, to workspace, kita enter, kita ambil yang paling atas ni, drag keluar. Okay, dah siap semua, kita kena susun dia bagi kena dengan susunan je lah yang diminta. Okay, pergi dekat sini, kita select sini, to workspace sini. Okay, kemudian kita sambungkan mereka. Okay, sambungkan. Okay, gain kepada transfer function kepada mux kepada to workspace. Okay, kemudian di sini kita tarik, kita dapatkan sama macam dalam figure 1 lah, tarik ke bawah. Okay, kemudian di sini di sum kita tarikkan ke bawah sini, tarik atas.
Okay, sambungkan. Okay, dah dapat macam ni. Apa yang kita perlu buat? Kita perlu buat ialah pergi dekat setiap satu komponen ni dan kita ubah apa yang diminta dalam berdasarkan figure 1. Okay, first kali step ni kita kena ubah dia menjadi kosong. Okay, step time ni kita tukar jadi kosong. Okay, tekan okay. Kemudian dalam ni simbol dia ialah tambah dan tolak, tetapi di sini tidak. Sini tambah dan tambah, jadi kita perlu tukar. Jadi kan tambah dan tolak. Tekan OK, nampak? Simbol sudah berubah. OK. Dan kemudian gain ni kita akan tukar menjadi K. K huruf besar. K capital. OK. Gain ni kita tukar nama dia sebagai controller. Controller. Bukan controller PS4 tapi controller. OK, kemudian di sini ada beberapa ni lah cara. Okay, first kali kita kena tukar numerator. Numerator ni nak tukar 1, 2 kurungan. Okay, itu untuk numerator. Denominator pula kita kena buka kurungan 1 langkah space negatif 3 space kosong dan tutup kurungan. Okay, kemudian kita tekan OK dan kita akan dapat equation yang sama dengan soalan, contoh soalan. Okay. Dan di MUX tak ada apa-apa yang kita perlu ubah, sama juga di sim out. Okay. Selepas sudah apply segala apa yang diperlukan, kita highlightkan ini. Untuk kita mencari nilai K, iaitu K sama dengan 1, kita perlulah pergi dekat command window. Kita patah balik dekat command window. Ni ada dua, satu editor, satu kat command. Kita pilih command window. Kita type capital K sama dengan 1. Enter. Okay, ni bermaksud K di sini sudah menjadi 1. K sama dengan 1. Okay. Kita telah highlightkan dia. Pergi dekat sini, kita pilih ni dekat graph ni, gambar graph, pilih log selected signal dan juga kita highlightkan sekali lagi, kita pilih stream selected signal to data inspector. Okay. Dia akan dapat dua logo yang baru ni, satu macam antena, satu lagi macam wave. Okay. Dan kemudian sudah selesai, kita dah tukar K sama dengan 1 dan kita boleh run dia, kita highlight semua, kita run. Ok, perasan tak dekat sini logo ni, logo graph tadi, dia akan berubah menjadi kuning, bermaksud dia ada new output lah, new graph. Ok, kita tekan. Ok, di sini saya delete ini yang pas-pas punya, yang lepas-lepas punya. Okay, ini memang mula-mula sekali dia akan kosong macam ni. Cara dia, kita pergi dekat ni, kita tekan controller 1, dia akan keluar wave. Okay, gelombang ni. Dan inilah graf untuk K sama dengan 1. Okay, kita akan teruskan dengan K sama dengan 2. Kita highlightkan semula, pergi dekat command window, kita tekan K capital sama dengan 2. Enter. Ok, K sama dengan 2. Okay, jadi di sini telah berubah K sama dengan 2. Itu kita boleh kita run, keluar graf baru. Ok, nampak graf ni macam sama kan? Ok, macam sama. Jadi cara dia, kita kena untick yang tadi, kita padam. Ok, dia akan hilang. Kita pergi dekat yang terbaru ni, tekan klik, kita tick pada controller 1. Dia akan berubah, graf dia akan berubah. Ini merupakan graf untuk K sama dengan 2. Okay, K sama dengan 2. Kita akan teruskan dengan K sama dengan 3. Macam biasa, step dia macam biasa daripada awal sampai akhir. Kita tekan capital K sama dengan 3. Enter. K sama dengan 3. Okay, dah. Kita highlightkan balik. Kita highlightkan confirmation lah.
kita run, dapat graf baru. Okay, ni graf yang sebelum tu. Kita pergi dekat sini balik, kita untick, kita pergi dekat graf yang ketiga ni. K sama dengan 3. Okay, inilah hasilnya. K sama dengan 3. Okay, untuk seterusnya dan sampai habis, K sama dengan 4, K sama dengan 5. Boleh kita gunakan cara yang sama, urutan yang sama. Dan jangan lupa untuk highlightkan kita punya ni lah, kita punya model ni, sebab takut dia tak detect kan. Okay. Jadi saya nak terus lompat kepada K sama dengan 10. Okay, saya akan pendekkan masa ni. K sama dengan 10 ya. Okay. Tadi tu kita boleh teruskan, tak apa. Okay, ni saya pendekkan masanya. K sama dengan 10. Kita nak tengok sama ada graf ni sama atau berbeza. Sekarang K dah sama dengan 10. Okay, K dah sama 10. Kita run. Kita runkan dia, kita dapat graf yang baru, iaitu graf K sama dengan 10. Okay, ni graf tadi, K sama dengan 3. Kita tutup, kita buka K sama dengan 10. Okay, jangan confuse untuk part ni, sebab ni saya skip. K sama dengan 4, K sama dengan 5 saya skip. Saya buat K sama dengan 10. Okay, ni ialah graf K sama dengan 10. Okay, sekiranya dalam lab sheet ataupun lab report dia minta untuk kita sertakan gambar-gambar graf ni, kita boleh print screen lah daripada awal tadi sampailah K sama dengan 10. Okey, kemudian itu telah selesai ya. Okey, kita pergi dekat soalan nombor 9 ni. Arahan nombor 9 dia minta kita untuk menukarkan step input ni kepada RAM input. Okey, dan juga gain ni kita akan tukar kepada 8, iaitu K sama dengan 8. Okey, sama juga cara dia, tapi sebelum tu kita kena tukar dulu step ni. Kita delete dia, kita tukar kepada RAM. Pergi dekat library, kita tulis RAM ramp, enter, kita jumpa RAM, tarik dia, sambungkan dia. Okay, ini RAM, dan K ni kita tukarkan dia kepada 8. Pergi dekat command window, sama juga, K capital sama dengan 8, enter. Okay. K sudah menjadi 8. Okay. K sama dengan 8 dan kita telah tukar RAM. Sama cara dia, kita highlightkan dulu. Okay, kita teruskan. Tadi kita dah tukar RAM. Step ni kita tukar jadi RAM input, dan juga controller ni K ni sama dengan 8. Okay, kita ikut arahan yang ke-9 ni. Okay, kemudian kita dah selesai, kita tekan highlightkan semua dan kita run. Okay, akan dapat satu graf baru. Okay, kita akan lihat graf ni. Okay, untuk graf ni, ini graf tadi kan, graf K sama dengan 10. Jadi kita kena tutup, kita buka, kita tick dekat graf yang input dia, iaitu RAM, dan juga K dia sama dengan 8. Okay, ini ialah graf untuk arahan yang ke-9. Okay, setelah itu kita perlulah lihat pada arahan yang ke-11. Okay, lepas dah siap tu, kita tengok soalan nombor 11. Dia minta kita represent your system in root locus. Okay, di sini nampak macam pendek, tapi sebenarnya dia ada beberapa perkara yang kita perlu buat. Okay, first sekali, kita perlu tahu dia menggunakan transfer function. Okay, kita tengok dekat, kita kena bagi command dekat command window. Nanti kita akan bagi command berdasarkan beberapa perkara. Okay, transfer function seperti tadi di command kan, command window ni
kita akan bagi arahan transfer function. Okay, senang saya buat macam ni. Kita tengok ini cara-cara untuk buat transfer function. Okay, contoh kita akan gunakan equation yang tadi. Okay, ni equation contoh. Equation yang tadi itu equation yang ni, yang tadi ni, equation ni kita akan jadikan dia di command window. Okay, cara dia di command window, kita type equation tadi, H sama dengan TF transfer function kurungan 1 2 kurungan koma kurungan 1 3 kosong tutup kurungan dan bracket. Okey, macam mana saya tahu perkara ni, saya tahu nombor-nombor ni? Ini sebenarnya ialah equation kita, equation yang ni. Okey, dah macam tu, kita tekan enter, dia akan bagi kita equation. Okey, selepas dia bagi equation, kita seterusnya kita perlu cari feedback pula. Okay, kita dah jumpa transfer function punya continuous time transfer. Kita cari feedback pula. Feedback kita ada caranya juga, dekat sini. T sama dengan, ni contohnya, T sama dengan feedback kurungan G, H. Okay, kita buat. Cara dia ialah Y sama dengan feedback kurungan H. Okay, sebab tadi kita guna H. Okay, H, 1 tutup kurungan, kita enter. Okay, dia akan keluar satu equation yang lain. Okay, nilai ni daripada atas. Ini untuk feedback. Ini untuk feedback. Okey, untuk soalan ni 11 ni, diminta kita cari root locus. Okay, cara nak buat dia, kita type r locus. Okey, macam mana? Sebab dekat sini dia ada bagi contoh root locus. Okay, r locus. Dan kita locus Y, kita enter. Okey, dia akan keluarkan satu graf root locus. Okey, sebegini. Misalkan, okey, inilah graf root locus. Okey, kita kecilkan, kita minimize. Okey, dan dalam soalan ni, di lab activity 2, okay, dia minta kita tuliskan command. Okay, tadi kita dah buat, kita tuliskan command. Dan untuk plot root locus, di mana ianya represent the system in figure 1. Okay, maksudnya kita dah tadi dah bagi command kita dah tulis menunjukkan sistem di figure 1. Okay, cara dia ialah kita perlulah copy paste semua command yang tadi. Okay, start daripada sini. Okay, daripada transfer function, feedback dan juga root locus, sampai sini, sampai root locus. Okay, kita copy dan kita paste di Word. Okay, ini untuk jawapan. Okay, untuk jawapan yang nombor 14. Okay, ini untuk jawapan nombor 14. Okay, kita akan teruskan kepada lab activity 3. Okay, tadi telah selesai.
Sekarang ni lab aktiviti 3 dia ada beberapa arahan. Okay. First sekali dia suruh kita menggunakan MATLAB command untuk mencari TS sama dengan CS per RS. Okay. Dia suruh kita gunakan transfer function, convolution dan juga feedback. Okay. Macam mana? Okay, dekat atas-atas ni dia ada cara-cara dia. Dia kalau nak guna macam tadilah, ada feedback, ada convolution dan juga transfer function. Okay, ada cara-cara dia. Okay, itu marilah kita mula-mula sekali kita kena gunakan command-command ni. Kita akan gunakan di polynomial GS. Okay. First sekali kita perlu type command GS ini. Okay. First sekali kita type G besar capital sama dengan 10 kali TF. 10 kali TF kurungan pembuka space 12 tutup koma buka convolution buka kurungan convolution lagi, buka kurungan, buka lagi kurungan, dapat 1 space kosong, tutup kurungan, koma, buka kurungan 1 space negatif 1, tutup kurungan, koma, buka kurungan 1 space 3, tutup kurungan. Okey. Jangan lupa letak kurungan 2 lagi kat belakang. Okey. Dah siap bagi command. Okey. Kemudian kita enter. Okey, inilah continuous time transfer function untuk GS. Okey, kita akan beralih kepada H. Okey, cara dia kita tulis function H, tulis H besar. Okay, H sama dengan TF transfer function kurungan buka kurungan 1 ganggu 1 tutup kurungan. Okay, saya sarankan untuk lebih berhati-hati ya ketika menulis command ni, sebab kalau kita tersalah sikit dia tak boleh run, dia error. Okay, dia akan keluarkan keputusan error. Okay, kemudian ini command untuk H. Dah siap, kita enter. Okay, inilah dia H. Okay, nombor 1 telah selesai. Kita akan teruskan dengan nombor 2. Okay, dia minta kita buat label step response, frequency response dengan root locus untuk sistem ni. Okay, cara dia macam mana? Okay, dekat atas ni tadi dia ada cara-cara dia. Okay, saya ringkaskan. Okay, kalau untuk cari step response, nanti dia akan dapat graf. Okay, untuk cari dia kita kena type step kurungan X. Sebelum tu kita kena cari feedback. Cara dia X. Okay, cari feedback untuk kedua-dua H dengan G. Okay, cara dia ialah X sama dengan feedback kurungan G, H. Okay, tutup kurungan. Pastikan susunan dia betul. Okay, inilah feedback untuk G dan H. Okay, barulah kita boleh buat soalan nombor 2. Soalan nombor 2 minta step response, frequency dan juga root locus. Okay, first sekali kita kena pergi untuk cari step response, kita kena type step kurungan X. Okay, kita enter je.
nanti dia akan keluar satu graf, iaitu graf step respon. Okey, selesai step respon, kita diminta untuk cari frekuensi. Cara nak cari frekuensi, kita kena frekuensi. Cara ni kita kena Okey, cara untuk cari frekuensi kita kena type BODE kolon X dan enter. Okey, kita dapat board diagram untuk frekuensi lah. Ni bentuk dia. Okey, itu telah selesai dan kita last sekali kita kena cari root locus X root. Okey, tekan enter dan kita akan dapat nilai root locus untuk G dan H. Okey, itu saja untuk lab kali ini. Saya harap sekiranya ada kesilapan ke kekurangan, saya minta maaf. Dan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.